الحمد لله ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya bila sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala kurniaan nikmat yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan segala-gala nikmat tersebut akan memberikan kita sesuatu, yakni layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bercerita tentang nikmat ataupun syukur yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, dia membawa ustaz kepada satu kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang terakhir, sebagai pendapat mengatakan ini adalah sahabat Nabi yang terakhir, Abu Kilabah. Nama dia Abu Kilabah, yang mana Abu Kilabah ini dia terdampar. Dia bukan terdampar, maknanya dia bukanlah dia lari daripada satu kerajaan yang mana kerana senang kata raja di sebuah negara tu minta dia ni jadi qadi, jadi hakim. Jadi dia tak nak. Lalu dia memilih diasingkan diri dia duduk seorang-seorang dekat padang pasir. Dia duduk berdua dengan anak dia. Satu hari ada seorang sahabat juga, tabi'in. Dia ni berjalan, dia terpisah daripada kumpulan dia. Dia biasa bila berjalan dekat padang pasir ni, dia bukan macam jalan kat highway kita ni, kan. Highway kita ni senang lah, kiri kanan dia ada kedai semua kan. Zaman tu dengan wave di Google semua tak ada, map semua tak ada. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia terdampar, dia terpisah daripada kawan dia dan membawa dia seorang diri. Jadi dia dalam masa dia jalan seorang diri tu, dia haus, dia rasa macam dia perlukan sedikit air. Lalu apa yang berlaku? Dia nampak dekat tengah-tengah padang pasir tu nampak macam ada kemah. Lalu dia pergi dekat kemah tersebut dan dia terdengar suara orang berdoa, seolah-olah Abu Kilabah ni lah. Abu Kilabah ni dia merintih, kan? Dia merintis dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata, ya Allah, dia kata kan, aku syukur kepada Kau kerana Kau bagi aku ilham. Kau berilah aku ilham untuk sentiasa mensyukuri akan nikmat-Mu. Lalu sahabat ni tadi, ada orang dia kata lagi kemah ni, dia pun masuk. Dia masuk dan dia terkejut. Dia lihat Abu Kilabah yang doa dia minta, ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu kerana telah beri aku pelbagai nikmat dan Kau ilhamkanlah pada aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tuan-tuan tahu, Abu Kilabah pada waktu itu, kaki dia kiri kanan tak berfungsi, kena potong. Tangannya pun tak ada, mata pun buta. Yang hanya boleh bergerak ataupun bercakap lidah dia saja. Jadi hamba Allah yang masuk dalam kemah tadi, dia pun tanya dengan Abu Kilabah kan. Dia kata, wahai hamba Allah, dia kata, aku dengar tadi kau ada berdoa kan, kau ada merintih dengan Allah Azza wa Jalla bahawa kau bersyukur, kau ni hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Tapi sedangkan aku lihat kau, kaki kau tak ada, tangan kau pun tak ada, mata kau pun buta. Jadi kata Abu Kilabah ni, dia bagi jawapan. Dia kata, macam manalah aku tak jadi hamba Allah yang bersyukur? Kau bayangkan, sekiranya Allah Ta'ala langit tu Allah hempakkan atas aku, maka
tentulah aku akan mati. Kalau tak langit, katakanlah kalau gunung-gunung semua ni tindih atas aku, tentulah aku akan mati. Sekurang-kurangnya dia kata walaupun segala anggota tubuh badan aku ni tak berfungsi, tapi sekurang-kurangnya lidah aku ini masih lagi boleh berzikir untuk mengingati Allah. Dan kata Abu Kilabah, aku bersyukur kerana aku ada seorang anak. Tapi dia kata anak aku ni dah 2-3 hari dah aku tak dengar suara dia. Sebab pada kebiasaannya anak aku ni dia akan ambilkan wuduk untuk aku, dia akan mandikan aku. Tapi hari ni dah masuk hari ketiga, dia tak datang tolong aku. Jadi Abu Kilabah ni tadi dia minta tolong pula dengan hamba Allah yang ni. Dia kata boleh tak kalau kau tolong pergi cari-cari kan dia dekat sekitar kemah ni, takut-takut dia ada kan. Lalunya hamba Allah ni keluar daripada kemah tu, dia pergi cari. Dia pusing, dia nampak dekat tengah-tengah padang pasir tu, dia nampak ada sekumpulan singa. Sekumpulan ke segerombolan? Sekumpulan kot. Betul ke penjodoh bilangan tu? Ke tuan-tuan panggil apa? Geng. Adalah sekumpulan singa tu. Dia tengok singa tadi ni tengah makan anak Abu Kilabah ni. Dan hamba Allah ni dia pun susah hati, macam mana cara dia cakap aku nak beritahu dekat orang tua ni kan. Dia lah ada anak seorang tu je. Anak seorang tu pula mati dimakan oleh singa. Dalam keadaan kaki orang tua ni, Abu Kilabah ni, kaki dia tak berfungsi, tangan dia tak berfungsi, mata pun buta, yang cuma boleh bergerak lidah je. Macam mana cara dia nak buat, dia kata kan, cara dia nak menyampaikan kepada Abu Kilabah ni. Dia pun jalan-jalan, dia pun masuk dalam kemah. Dia kata dia tukar suasana kan. Dia kata Abu Kilabah, dia kata kan, kau pernah dengar tak kisah Nabi Ayub AS? Dia kata kan. Dia kata pernah dengar. Kau tahu tak macam mana kesusahan Nabi Ayub AS dengan keluarganya, dengan isterinya, daripada kayanya jadi miskin kan? Daripada sihatnya jadi sakit. Pernah tak kau dengar kisah Nabi Ayub AS? Dia kata dengar. Aku dengar dan aku tahu. Dan apa ni kata Abu Kilabah tadilah, orang tua yang buta ni, dia kata walaupun begitu Nabi Ayub AS tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar. Abu Kilabah ni dia rasa pelik. Kan tadi aku minta kau tolong cari anak aku, mana anak aku? Jadi yang hamba Allah tadi pun dia pun beritahu, dia cakap anak kau sebenarnya dah mati. Aku nampak dia dimakan oleh sekawan singa. Abu Kilabah yang orang tua ni tadi kan, dia kata Allah bersyukurnya aku, dia kata sekurang-kurangnya anak aku ini dia mati tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh tak? Ini kisah ni disiarkan dalam kitab Siyar Alam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi, sama macam kitab yang Ustaz baca tu, Siyar Alam An-Nubala. Jadi orang tu tadi bila dia dengar je anak dia mati dimakan oleh singa, dia kata alhamdulillah, bersyukur aku, kurang-kurangnya anak aku ini mati pada usia yang muda dengan dia tidak melakukan maksiat. Tiba-tiba Abu Kilabah ni, orang tua ni tadi kan, dia macam ternak, dia macam semput. Semput dia tu membawa kepada kematian, wafat dia, meninggal dia setelah itu. Paniklah hamba Allah ni yang datang masuk dalam kemah ni, macam mana nak buat, dia kata dengan aku seorang-seorang kat sini pula. Takdir Allah, ada 4 orang tengah menunggang kuda menuju ke kemah tersebut. Dan hamba Allah ni panggil 4 orang yang menunggang kuda, dia kata tolong kejap, aku ada masalah ni kan. Jadi bila 4 orang yang menunggang kuda ni tadi masuk ke dalam kemah, dia selak kain yang menutup muka Abu Kilabah ini, maka terkejut dia. Maka dia kata inilah dia Abu Kilabah, ini adalah sahabat Nabi yang terakhir sekali yang hidup di atas muka bumi pada waktu tersebut, Abu Kilabah.
Jadinya empat orang ni pun cakap lah dekat hamba Allah, kau tak kenal ke orang ni? Aku tak kenal dia. Inilah dia sahabat yang terakhir sekali. Orang ni dia sangat alim. Dia lari. Aku ni yang empat orang penunggang kuda ni, aku ni diperintahkan oleh pemerintah aku untuk cari dia ni lah, untuk suruh dia balik semula ke negara kami, kerana pemerintah kami nak bagi dia nak bagi dia jawatan qadi, tapi dia melarikan diri. Orang dulu kan, bagi jawatan dia tak nak. Orang sekarang, orang tak bagi jawatan tapi dia sibuk nakkan jawatan. Itu kisah bagaimana Abu Kilabah ini dia menjadi antara hamba Allah yang bila kita perhatikan kembali, syukur dia kepada Allah dalam saat dan ketika Allah Ta'ala ambil satu persatu kaki dia, tangan dia, mata dia. Cuma yang tinggal hanya boleh berfungsi lidah. Lidah aja yang dia boleh berzikir, dan dia boleh ingat kepada Allah. Hanya itu saja yang berfungsi. Dalam keadaan begitu, dia lantunkan, dia keluarkan daripada lisan dia, daripada lidah dia, ya Allah, Kau ilhamkanlah aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu doa yang Nabi SAW baca, Allah, Ya Allah, Ya Allah, macam mana? Ya Allah, Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Bantulah aku untuk sentiasa mengingati-Mu. Nabi doa, bantulah aku untuk sentiasa mengingati-Mu, bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Boleh? Bantulah aku untuk sentiasa memperbaiki amal ibadahku kepadamu. Ini doa yang Nabi baca, kan? Saya ulang, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingati-Mu. Tuan-tuan ingat Allah daripada pagi tadi, ingatlah sebab Ustaz sebut ni kan, daripada pagi tadi sampai sekarang ni, berapa kali kita ingat Allah ni? Orang kalau ingat Allah ni, dia macam mana tuan-tuan? Bila ingat Allah, dia makin semangat untuk melakukan amal ibadah, dan dia makin takut nak melakukan maksiat ataupun dosa kepada Allah. Sampai sekarang ni, kalau Nabi SAW, dia pernah berdiri selesai solat subuh, Nabi berdiri, Nabi tanya dalam ramai-ramai ni, sahabat aku daripada malam tadi sampailah ke subuh ni, siapa yang ada bangun solat tahajud? Angkat tangan. Ramai angkat tangan, termasuk Abu Bakar angkat tangan. Nabi tanya lagi, siapa yang ada keluarkan sedekah? Separuh turun, Abu Bakar masih lagi mengangkat tangan. Dalam ramai-ramai ni, siapa yang ada ziarah orang sakit? Tinggal Abu Bakar ni, kan? Orang lain tak angkat tangan. Kalau soalan Ustaz tanyakan kepada tuan-tuan dan juga diri Ustaz, minggu lah, kita ambil malam tu pendek sangat lah. Minggu ni, ada tak kita bangun solat tahajud contoh dalam tempoh minggu ni? Dalam tempoh minggu ni, berapa banyak sedekah yang kita telah keluarkan? Dan dalam minggu ni, ada tak kita baca Quran ataupun kita berdoa, kita menangis? Kita menitiskan air mata kerana kita takut kepada Allah. Dia kalau bab-bab menangis ni tuan-tuan, kalau menangis tentang kematian, menangis, orang mati kan dia menangis, itu biasa. Menangis kerana gembira, biasa. Menangis kerana sedih, biasa. Tapi menangis kerana mengenangkan dosa dia, itu luar biasa. Menangis, dia ingat dosa-dosa dia yang lalu, dia menangis. Yang ini payah kita nak jumpa. Kan, mudah-mudahan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang termasuk dalam kelompok ini. Daripada minggu ini ada tak kita ziarah orang sakit? Mestilah ada tuan-tuan kan, ramai orang sakit sekarang ni. Ziarah orang sakit ataupun orang yang kematian kan, berlaku kematian, kita pergi ziarah. Tunaikan solat, termasuk kaum hawa, kaum wanita, tunaikan solat. Yang ini solat jenazah, tunaikan. Solat jenazah adalah solat yang paling mudah untuk kita buat. Baik,
Berbalik kepada kisah Abu Kilabah tadi tu, yakni menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan juga hadis Nabi SAW yang Nabi bacakan, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Baik, kisah tersebut kan dibawa ustaz diingat kisah bagaimana bila kita perhatikan kembali diri kita kan, diri kita maupun diri tuan-tuan dan puan-puan, segala-galanya Allah Ta'ala telah kurniakan nikmat tersebut kepada kita. Kalau ustaz tanya dekat tuan-tuan dan puan-puan, ada tak lagi benda yang tuan-tuan minta dengan Allah yang Allah Ta'ala tak tunaikan? Benda yang tuan-tuan minta dengan Allah yang Allah Ta'ala tak tunaikan, ustaz yakin dan pasti mungkin ada satu dua lah yang Allah Ta'ala belum kabulkan lagi. Bukan tak kabul, belum masanya lagi. Tetapi boleh katakan kalau 100% tu, boleh katakan 90% bahkan lebih, segala-galanya itu telah pun Allah Ta'ala tunaikan. Mungkin adalah 2-3 benda yang tuan-tuan minta yang Allah Ta'ala belum kurniakan. Mungkin kalau ustaz boleh bayangkan pada tuan-tuan, tengok wajah tuan-tuan, mungkin ada sebahagian tu nak tunaikan ibadah haji. Mungkin kan? Kalau nak kata kahwin satu lagi tu, taklah, tengok muka tuan-tuan je tak kan, tak ada terfikir kot kahwin satu lagi kan. Tapi kalau nak menunaikan ibadah haji tu mungkin ada lah kan. Baik, kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia akan bagikan kepada Allah ni, dia maha baik. Dia maha baik, dia maha mengetahui akan segala-gala apa yang terkandung pada seorang hamba itu. Dan seorang hamba itu juga dia akan rasa mampu, dia akan rasa mampu untuk menerima apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Bahkan terkadang-kadang mana-mana orang yang datang jumpa ustaz, sama ada sesi kaunseling ataupun dia ada masalah, dia ada macam-macam masalah dalam hidup dia, maka bila kita tengok balik, ustaz tanya dekat orang yang datang tu kan, awak rasa awak mampu tak berdepan dengan masalah yang Allah bagi ni kan? Dia kata saya mampu kan, saya mampu berdepan, tapi saya jumpa ustaz ni sebab saya nak carikan takut-takut ada jalan-jalan penyelesaian. Dan betul, bila kita kembali kepada ayat Al-Quran yang biasa tuan-tuan baca kan ketika tahlil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah dia tak akan membebani, dia tak akan memberatkan seseorang itu pada kadar kemampuan dia. Kita tengok seorang tu, ya Allah kan, besar betul ujian dia. Besar ujian dia kan, anak-anak dia semuanya tak boleh pakai, anak-anak dia semua tak boleh pakai. Yang terlibat dengan dadah kan, yang macam baru ni, yang mengandung, bunuh. Dia beranak, dia bunuh pula anak dia, anak luar nikah kan. Ustaz ada di KL baru ni cuti, jadi dapat dengar macam itu je. Kenapa? Tuan-tuan rasa kan, tuan-tuan rasa kenapa bila orang yang mengandung luar nikah ni, dia akan fikir bunuh anak tu? Malu tak? Malu yang melampau-lampau kan. Malu ni, bila dia malu campur dengan takut, takut lain, malu lain kan. Dia sebenarnya perasaan takut tu takut yang sangat-sangat. Bila takut yang sangat-sangat ni kan, bila sampai terdekat takut yang sangat-sangat ni, emosi dia akan terganggu, dan tindakan yang dia buat tu benda yang di dalam kita buat, dia bukan tak sedar, dia sedar. Tapi tindakan yang dia buat tu ialah kerana dia nak menutupi ketakutan tersebut supaya benda tu orang lain tak tahu. Maka jalan pintas yang ada bunuh. Jalan pintas yang ada bunuh. Kita baru bincang minggu lepas kan, berkenaan dengan bunuh orang kan, membunuh manusia. Kita bincang minggu lepas. Bunuh manusia ni dosa yang berapa tuan-tuan? Kedua tak? Pertama syirik, yang kedua bunuh orang. Baik. Dalam keadaan yang begitu kan, mungkin ada beberapa persoalan-persoalan yang kadang-kadang dia bermain dekat dalam minda kan, dekat dalam lintasan tuan-tuan. Takkanlah mak ayah dia tak tahu kan, takkanlah mak ayah dia tak tahu yang anak dia mengandung ke apa. Tapi kan,
biasanya lah kalau yang mengandung luar nikah ni, biasanya memang begitu. Dia seolah-olah macam so wallahu alam, tapi ustaz perhatikan balik, macam Allah macam nak tutup aib dia tu kan, nak menutupi malu dia tu. Jadi seolah-olah macam dia boleh berjalan ke mana-mana, dia tak ada pun macam orang rumah kita kan, apa dia panggil apa, alahan yang tak ada. Dan kebiasaannya anak-anak luar nikah ni biasanya anak laki-laki, biasanya lah kan, biasanya yang keluar tu anak laki-laki. Ini bukan fakta tau, tapi kebiasaannya. Baik. Sebab itu ustaz kerap kali beritahu tuan-tuan dan perempuan yang ada anak-anak perempuan, anak-anak wanita ni, anak-anak perempuan ni, dia kena baik dengan ayah dia. Ini psikologi barat kata, bahkan Islam pun begitu. Anak-anak perempuan dia kena baik dengan ayah. Dia kena baik dengan ayah. Kerana bila anak-anak tuan-tuan dan perempuan tak baik dengan orang laki-laki dalam rumah kita, dalam rumah dia akan cari orang laki-laki lain di luar daripada rumah. Dia akan luahkan perasaan dia akan rasa nak ada kasih sayang, nak ada orang belai. Jadi kerana orang laki-laki, ayah terutamanya, dia tak rapat dengan anak-anak perempuan dia, besar kemungkinan dia akan cari laki-laki lain di luar daripada rumah. Itu kebanyakan perkara-perkara yang berlaku begitulah kan. Kesan-kesan yang bila kita tengok, kesan-kesan sampingan. Sebab itu anak-anak perempuan, betul Nabi SAW sebut kan, siapa yang ada 3 orang anak perempuan, Nabi kata layak untuk di syurga. Maka sahabat bangun, ya Rasulullah, aku ada 2 orang je anak perempuan, boleh masuk syurga? Nabi kata 2 pun layak. Yang seorang yang bangun, ya Rasulullah, aku ada 1 orang je anak perempuan, 1 pun layak masuk ke dalam syurga. Nak cerita kat tuan-tuan, nak jaga orang perempuan ni payah. Anak-anak perempuan ni nak jaga dia payah. Bukan benda yang mudah. Macam-macam fitnah dan ujian yang datang. Maka bersyukur tuan-tuan dan perempuan yang ada anak-anak wanita. Baik, untuk mengelakkan perkara tersebut, sebab itu hari ni dunia moden kan, dengan apa? Alat telefon, ada sebahagian orang dia halang anak dia menggunakan telefon. Dan ustaz saya peribadi tak bersetuju. Tak bersetuju kalau dia sekat anak dia daripada menggunakan telefon. Boleh bagi je anak-anak tuan-tuan guna telefon, tapi kena ada had masa dia kan. Dalam tempoh ni tuan-tuan bagi dia guna sejam ataupun 2 jam kan. Mungkin dia nak buat kerja-kerja sekolah, nak menggunakan telefon, bagi. Ini zaman ini zaman dia. Zaman tuan-tuan dulu, tuan-tuan panjat pokok kan, masuk dalam semak, masuk dalam paya. Zaman tuan-tuan dulu. Zaman ni nak cari paya kat mana? Nak cari hutan kat mana? Semak kat mana dia nak masuk? Tak ada. Jadi zaman ni, teknologi ni, ini adalah zaman dia. Bagi, tapi hadkan masa. Yang terbaiknya tuan-tuan boleh bersama-sama dengan anak-anak tuan-tuan ni, tahu apa yang dia searching, apa yang dia tengok, perisian dekat dalam telefon ni. Dan kena selalu bercakap lah dengan anak-anak ni. Tuan-tuan tak ada menipu, tuan-tuan kena cakap betul-betul, kena cakap kan. Kita dah mula kena cerita apa benda-benda yang lebih dewasa. Tuan-tuan tahu, budak sekolah rendah dah jam 4, dia dah tahu nak berkaitan dengan seks, antara hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dia dah tahu. Ustaz rasa kalau zaman-zaman tuan-tuan tu tak tahu lah. Ustaz ingat kalau yang lahir 80, 90 pun tak tahu. Dah jam 4 tu tak tahu apa-apa. Tapi budak-budak sekarang tahu. Pernah satu ketika kan, seorang guru dibawa anak murid dia kan. Anak murid dia ni buat benda-benda yang tak senonoh dekat budak perempuan kelas dia. Dia bila ustaz selidik, ustaz tanya, rupa-rupanya dia kata ayah dia selalu tengok video lucah dekat rumah dah. Kan? Sebab itu dia pendidikan kan. Kalau macam kita baca, kita kaji seorang-seorang, kita fikir dia akan datang daripada rumah. Dia sekolah tu betul,
Tapi rumah tu yang utama dia akan datang daripada rumah. Sebab itu rumah ni tuan-tuan kena hidupkan roh agama. Suasana agama dia memang kena ada dekat dalam rumah. Ya Allah, hari ni tuan-tuan hari ni Ustaz tengok tuan-tuan nak hidupkan roh agama dekat dalam rumah. Dekat rumah kita ni lebih mudah daripada dulu lah. Kan macam-macam dia ada, macam radio kecil tu kan, buka dengar orang mengaji selalu, dengar orang berzikir. Lepas tu di samping yang sebelum ni Ustaz pernah beritahu tuan-tuan, cuba susun jadual-jadual dekat dalam rumah kita ni kan, supaya ada dalam tempoh sebulan. Jadual tu sebulan tu ada solat tahajud sebulan. Dari peringkat pertama kan, nak suruh buat tiap-tiap malam kan, takut tak larat. Bukan tuan-tuan tak larat, ustaz pun tak larat. Kan, mungkin boleh kalau iman kuat sikit, buatlah seminggu sekali. Kan, hari cuti Jumaat Sabtu ni kan, mak ayah tak kerja, jadi malam kita plan, kita buat sembahyang tahajud ramai-ramai dekat rumah. Okay, sama solat tahajud. Tuan-tuan boleh rancang dalam seminggu tu ada bacaan Al-Quran beramai-ramai bersama-sama dengan terpulanglah. Nak baca Yasin ke, nak baca surah Al-Baqarah ke, terpulang. Yang penting benda tu kena ada. Perkara tu tuan-tuan kena isi dalam tempoh seminggu. Takkanlah sibuk sangat sampai apa, tak ada masa tuan-tuan nak buat tu, bohong. Kalau tak ada masa, bohong kan. Mesti ada. Seminggu ataupun 2 minggu letak. Letak. Tuan-tuan cuba tarik sikit daripada gaji bulan tu RM100 ke. Kalau yang gaji mahal tak kira banyak sikit kan, RM100 ke RM50. Dalam tempoh sebulan cuba ambil RM100 tu, ajak anak-anak pergi kat rumah orang susah, bagi kan, buat derma. Kan, pergi bagi kau, belilah beras ke apa-apa ke, pergi hantar, buat. Dalam tempoh sebulan ataupun seminggu ataupun 2 minggu kena ada puasa sunat beramai-ramai. Buat puasa sunat ramai. Saya tengok ada satu pasangan dekat Masjid Paya Berenjuk tu kan, dia hari Isnin, Ustaz Isnin kuliah kat sana, hari Isnin Ustaz selalu tengok dia buka puasa kan, dia orang azan maghrib, dia ramai-ramai, dia suami anak-anak dia akan makan dekat belakang. Kan, dia buka puasa ramai-ramai. Cantik, nampak ada roh agama, suasana agama tu hidup dekat dalam keluarga dia. Kan cantik. Jadi tak adalah dalam rumah tuan-tuan ni akan habis dengan TV, cerita, movie kan, Netflix lah seumpama, telefon sepanjang masa. Jadi akhirnya anak-anak ni dia akan rosak tuan-tuan. Budak-budak ni cara dia fikir rosak, dah lah fizikal tak fit, tak ada stamina, duduk dalam rumah, terperuk dalam rumah kan. Jadi dalam tempoh sebulan ataupun tuan-tuan cuba buat sebulan lah, nak buat seminggu kan takut tuan-tuan tak larat. Dalam sebulan cuba ajak anak-anak ni pergi ke masjid ke kubur kan, bersih tandas surau ke, tandas masjid ke, bersihlah mana-mana kubur kan, ajak dia bersih, supaya roh agama ini dihidup dekat dalam rumah tangga. Ustaz cakap ni bukan Ustaz cakap kosong, Ustaz fikir kan, macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah mereka yang, sebab kebanyakannya orang yang jumpa Ustaz yang ada masalah keluarga, yang ada masalah anak, yang selalu bergaduh laki bini. Bila kita tanya tentang solat, kita tanya tentang baca Quran, kita tanya tentang apa, tentang sedekah, tak ada. Diorang memang tak buat. Yang dia tahu dalam rumah tu sampai masa makan, makan, sampai masa mandi, mandi, sampai masa pergi kerja, sampai masa anak-anak pergi sekolah, anak-anak pergi sekolah. Itu hidupan orang-orang biasa. Dan kebanyakannya kehidupan orang-orang biasa yang begini ni dia takkan menatijahkan, dia takkan membuahkan anak-anak yang hebat. Tuan-tuan tentu nak daripada generasi tuan-tuan ni menjadi orang-orang yang hebat-hebat. Dia tak ada formula ataupun cara lain, melainkan dia datang daripada dalam rumah itu sendiri. Jadi tuan-tuan susun, fikir, rancang, bincang dengan, kalau tuan-tuan rasa mampu, tuan-tuan nak buat tiap-tiap malam. Ada sebahagian, Ustaz tengok ada sebahagian kawan Ustaz tu dia buat malam, tiap-tiap malam. Sebelum nak tidur, dia panggil anak-anak dan isteri dia. Dia duduk kejap, dia baca satu hadis. Dia baca hadis hadis 40 tu, dan berapa ringgit kat kedai tu. Tak sampai 1000 pun kitab dia, berapa ringgit dia, belas-belas tak silap Ustaz. Hadis Imam An-Nawawi tu dia baca.
Hari ni hadis ni, mula-mula ayah dia baca, besok bini dia baca, hari esoknya anak dia baca, setiap malam buat. Kan cantik tu kan? Cuba buat, susun ada atas kreativiti masing-masing. Yang penting tuan-tuan kena ada usaha ke arah itu, nak membentuk keluarga yang bahagia ni kan. Ada orang ustaz dengar kadang-kadang penceramah motivasi kan, ustaz memang tak apa setuju lah. Tak apa setuju. Dia kata apa? Dia kata kena semayang berjemaah dekat rumah. Mana ada? Kan? Semayang berjemaah ni orang lelaki wajib dekat surau ataupun masjid. Mana ada semayang jemaah kat rumah? Melainkan rumah dia kat atas bukit sana. Kalau rumah dia kat atas bukit sana, langsung tak dengar laungan azan. Itu cerita lain lah. Jadi kalau rumah dia sebelah masjid, rumah dia bila orang azan, dengar kat rumah dia, orang lelaki wajib datang. Yang solat berjemaah ni kalau sunat, itu boleh kalau nak buat dekat rumah. Kadang-kadang ada sebahagian orang barat lah kan, dia kata bawa isteri dan anak-anak pergi ke panggung wayang, kan, pergi nyanyi dekat karaoke ramai-ramai. Ini barat, ini teori daripada barat. Kita ada Nabi SAW dengan para sahabat, dia ada meninggalkan sunnah-sunnah. Kan, kalau tuan-tuan tengok antara sunnah yang Nabi SAW sebut, kadang-kadang Nabi SAW makan bersama-sama kan, dengan isteri Nabi SAW dia makan dengan isteri dia, berlaku suap menyuap. Itu tip yang Nabi SAW tinggalkan, sunnah yang kita boleh ambil untuk wujudkan suasana bahagia, roh agama itu hidup dekat dalam rumah tangga kita. Ada satu yang kawan ustaz tu hebat dia. Dia hebat. Dia kerja macam ustaz lah, tapi dekat Bukit Aman. Dia ni tukang mandi jenazah orang-orang besar-besar, macam sultan, kan, macam orang-orang besar-besar mati ni dia yang uruskan lah. Yang macam kapal terbang terempas tu, MH17, kat mana itu mak terempas kan, dia pergi. Dia kan, kau tanya dia, ustaz pun pandai menguruskan mayat daripada dia yang bagi semangat. Dia bagi semangat, dia ajar. Dia lebih tua lah umur daripada ustaz. Dia cakap dia sampai satu peringkat dia nak anak-anak dan isteri dia tak takut dengan kematian. Sebab dia kain kapan banyak, dan dia tukang urus orang mati, banyak kain kapan. Dia ambil kain kapan tu, cadar dia semua kain kapan. Cadar bilik anak dia, cadar bilik dia. Cuma satu bilik tu dia tak letak kain kapan. Sebab dia cakap bilik tu mak mertua dia suruh datang. Kalau seolah-olah macam nak suruh mak mertua dia mati cepat lah dia kata. Jadi dia tak tahu dalam bilik tu. Kan? Dia ada satu set kelengkapan jenazah untuk diri dia, untuk bini dia, untuk anak-anak dia. Dia siap tulis kan dekat kotak tu, RM150 ke sekarang dah naik harga, saya tak pasti. Dia tulis, ni yang dia punya, ni yang bini dia, ini yang anak dia letak dekat dalam bilik dia dan bilik anak-anak dia. Itu hebat tu. Kan, maknanya dia bangun pagi-pagi je, bangun celik mata dia dah nampak dah kain kapan dia ada dah kat atas tu kan. Maknanya tak lama lagi kain kapan dia tu akan turun pergi dekat dia lah. Maksudnya begitu. Jadi tuan-tuan, dalam bab kita memikirkan tentang bagaimana cara untuk kita membahagiakan rumah tangga kita, termasuk untuk kita nak membina anak-anak kita ini, untuk supaya mereka ni boleh mewakili generasi. Dan ustaz pasti, tentu tuan-tuan dan perempuan, besok yang kita mati, kita tinggalkan mereka, kita tinggalkan anak-anak kita ni, bahkan cucu-cucu kita. Mesti tuan-tuan tak nak anak-anak tuan-tuan ni terlibat, ataupun cucu-cucu tuan-tuan ni terlibat dengan perkara-perkara yang tak bermoral. Na'udzubillah min zalik. Tak nak, kita tak nak. Kalau tuan-tuan tak nak dia orang terlibat, tuan-tuan kena mulakan daripada sekarang, daripada rumah. Sebab tu Anas bin Malik setiap Khamis malam Jumaat dia akan panggil semua sekali ni cucu-cucu dia, anak-anak dia. Anas bin Malik umur dia panjang, 120 tahun, dan keluarga dia keluarga yang besar. Memang Nabi doakan macam tu kan. Nabi doakan dia, ya Allah berkatilah umur anak ni, panjangkanlah umur dia, murahkanlah rezeki Anas bin Malik ni. Anas bin Malik umur dia 120 tahun, anak-anak dia ramai. Khamis malam Jumaat dipanggil semua sekali anak-anak dia. Dia akan baca Quran, kemudian dia doa. Balik dia akan doakan untuk anak-anak
dan cucu-cucu dia. Sunnah yang Nabi SAW tinggalkan tu dah ada. Tinggal lagi kerana kita terlampau. Sebenarnya kadang-kadang Ustaz perhatikan balik, sebab apa kita gagal. Ustaz sendiri pun kadang-kadang dalam tempoh seminggu ada juga gagal nak buat jadual yang kita tetap. Kita dah bincang dah ni dengan bini kita bincang kita akan buat gini. Ada juga kadang-kadang seminggu tu terlepas, kadang-kadang masuk 2 minggu terlepas. Minggu yang ketiga tu bila tuan-tuan dah sedar, sibuk sangat, tuan-tuan cepat-cepat kejar balik kan, buat balik apa yang tuan-tuan dah rancang. Kerana iblis dan syaitan ni dia takkan duduk diam-diam, dia akan usaha juga, dia akan usaha macam mana untuk rosakkan jadual perancangan yang kita bina supaya rumah tangga kita, anak-anak kita dan ahli keluarga kita ni dia terbina iman dia masuk aja dalam rumah dia rasa semangat. Dia masuk aja dalam rumah dia rasa semangat untuk melakukan amal ibadah. Kan? Dia kena ada ke arah itu. Tuan-tuan biasa kalau tuan-tuan masuk rumah apa tuan-tuan nampak tu? TV dah. Kan? Dulu adalah kawan-kawan ada kawan Arab dulu, dia datang. Bila dia datang kat rumah ni, dia nampak TV kat ruang tamu. TV ruang tamu. Dia pergi pula kat rumah yang member seorang lagi, pun dia nampak TV dekat ruang tamu. Lepas tu dia tanya kan, memang orang Malaysia ni dia memang sembah TV ke? Tuan-tuan biasa TV tuan-tuan letak kat mana? Ruang tamu lah. Memang biasa budaya kita, TV kita akan letak dekat ruang tamu. Tapi Arab tak, Arab dia tak letak ruang tamu TV. Arab kat ruang tamu dia kosong je, tapi kursi banyak lah kan. Tapi bukan TV dekat ruang tamu tak. TV tu Ustaz cerita tu bukanlah TV tu satu kesalahan, bukan. TV ni pun ada tapi berpada-pada lah kan, berpada-pada. Cuma janganlah bila tuan-tuan masuk rumah roh agama tu tak ada. Rasa bila masuk rumah tu rasa macam ada kat disco kan. Pegang bunyi TV ni bising, tak ada langsung bacaan Al-Quran. Nabi sebut kan, Nabi sebut dalam hadis, rumah yang tak dibacakan Al-Quran bukan orang datang baca, tuan rumah tu dia tak baca Quran, rumah tu dia ibarat kubur kan. Nabi sebut hadis mafhum muttafaqun alaih. Mafhum daripada hadis tu, rumah yang orang tak bacakan Quran tu ibarat macam kubur. Tuan-tuan pergi kat kubur tengok gelap, tak ada cahaya, tak ada apa. Itu yang kadang-kadang itu yang telefon ada yang meracau lah. Ada orang ni siapa tu telefon Ustaz bulan lepas, dia telefon, dia kata orang perempuan pukul 4.30 pagi. Habis kau macam kawasan-kawasan tu dia Ustaz tolong saya kan. Dah kita baru tidur, dia telefon, dia kata suami dia cekik dia. Yalah kata udah kita macam mamai, Ustaz pun ingat-ingat lupa. Lepas tu tinggal macam tu telefon kan. Ustaz jaga balik dalam pukul 5 lebihnya tu, teringat dia telefon tadi, jangan nak mati orang tu kena cekik tu kan. Tuan-tuan kalau ada masalah, tuan-tuan jangan telefon Ustaz. Tuan-tuan dah 9999, tuan-tuan telefon Ustaz kan boleh buat apa-apa kan. Tuan-tuan dah 999 tu kan, lepas tu kan dia sambung dekat balai polis. Dia tahu lah dia orang nak buat. Tuan-tuan telefon Ustaz, bukan Ustaz boleh buat apa-apa kan. Macam-macam kan cerita. Sebab itu rumah tangga ni dia kena jaga. Dan yang keduanya tuan-tuan, kalau ada kena santau ke apa-apa, jangan jumpa Ustaz. Pernah sekali tu orang tu dia kena sampuk kan, dia kena sampuk, dia panggil Ustaz. Ustaz memang tak nak pergi, tapi sebab terpaksa juga pergi sampai dia datang rumah. Kan. Cuma nak cerita tuan-tuan, sebab apa? Kerana bacaan Al-Quran tak kedengaran dekat dalam rumah dia. Kena banyak membaca Quran, kena banyak tunaikan solat sunat dekat dalam rumah tu. Hidupkan rumah tangga kita ni, hidupkan dengan suasana agama. Barulah kita boleh hindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang macam tuan-tuan dengar tu lah kan, yang bunuh anak, yang terlibat dengan ni, terlibat dengan ni. Cuba rancang, tuan-tuan tentu kenal perangai anak-anak kita seorang-seorang. Yang sulung ni apa kelebihan dia, yang kedua ni apa kekurangan. Tengok satu-satu. Jadi di situ tuan-tuan susun yang terbaik untuk anak-anak ni apa. Yang ini lebih sudut ini, yang ini kurang sudut ini. Imam Hasan Al-Banna
Dia ada sediakan dekat dalam rumah dia satu ruang perpustakaan untuk anak-anak dia. Dan Imam Syahid Hasan Al-Banna ni dia ada sediakan sedikit peruntukan duit untuk anak-anak dia beli buku-buku agama ataupun buku-buku ilmiah untuk anak-anak dia baca. Beli. Suruh dia beli, hidup. Supaya mereka ni, sebab itu tuan-tuan tengok Imam Syahid Hasan Al-Banna, anak-anak dia sekarang ni semua doktor. Kan? Semuanya doktor hebat-hebat, baik yang lelaki-lelaki maupun yang perempuan. Itulah yang kita nak bina generasi kita ni pada masa yang akan datang. Maka dia kena bermula daripada sekarang. Kalau tuan-tuan biarkan, maka tuan-tuan akan tengok kan kejadian-kejadian yang pelik-pelik yang berlaku. Tuan-tuan tahu berkenaan dengan liwat yang liwat orang ni, negeri Terengganu, kadar yang meliwat ni dipanggil apa? Homoseksual ni. Kadar dia sebenarnya bilangan tu makin meningkat. Dia bukan makin menurun, dia makin meningkat. Cuma kita tak sedar. Tuan-tuan dan perempuan tak perasan. Mereka ni yang dia mengamalkan hubungan sejenis ni, dia akan sampai tu peringkat dia akan kena penyakit kelamin. Bila dia kena penyakit kelamin, dia akan pergi ke hospital, dia nak cek ubat. Masa sampai ke hospital tu, KKM akan tanya kan, apa awak buat ni. Bila dia mengaku, maka daftar tu akan dimasuk. Bilangan tu makin meningkat. Cuma kita rasa nampak macam biasa kan. Bila boom meletup, ustaz liwat, padahal dia bukan ustaz pun kan. Cuma dia kerja dekat pondok, dekat tahfiz tu. Sebab tu ustaz kata, tuan-tuan kalau nak hantar anak ke tahfiz, pastikan tahfiz tu yang berdaftar dengan pendidikan. Tahfiz yang berdaftar dengan pendidikan. Banyak pondok-pondok tahfiz yang buka sekitar Kemaman ni kan. Time bulan Ramadan, tuan-tuan minta diorang datang jadi imam. Ada. Berapa kerat yang boleh? Sebab masing-masing yang lain tu diorang akan habis ya hanana, ya hanana. Sebab itu budak, bila tuan-tuan suruh hafal Quran dengan hafal qasidah, mana dia nak? Tentulah dia nak hafal qasidah. Tuan-tuan sendiri pun kan, hafal qasidah dengan hafal Quran, mana tuan-tuan nak? Nak hafal qasidah tak? Tapi parent, keluarga hantar anak-anak ke tahfiz ataupun ke pondok ni untuk apa? Untuk suruh anak tu jadi hafiz Al-Quran. Kita bayar 400, 500. Bila cek modul tak ada. Tahfiz tak ada modul. Lepas tu kata nak hantar anak-anak ke tahfiz. Betul, bagus hantar anak-anak ke tahfiz, bagus. Tapi cek daftar tak dengan pendidikan. Kenapa Ustaz kata penting? Bila daftar dengan pendidikan, modul tu akan dipantau. Dia tengok modul pembangunan anak-anak ni bagus. Kalau tak, anak-anak tuan-tuan duduk kat tahfiz tu sampai umur 20 tahun, nothing. Jadi imam tak boleh. Yang bolehnya hanana, lepas tu pergi semayang-mayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesian kat budak-budak ni, kesian. Dia akan habis umur dia macam itu. Macam itu baik tuan-tuan hantar anak-anak ke sekolah kebangsaan ni. Ada juga periksa SPM dan maknanya adalah kelulusan. Bukan ustaz anti, bukan. Ustaz pun daripada aliran sekolah agama. Tapi tuan-tuan pastikan hantar anak-anak cek tahfiz, tengok modul kan, tengok dia daftar ke tidak, modul dia macam mana. Kalau tak, umur anak-anak tuan-tuan ni dia akan terbuang dengan begitu saja. Maka tuan-tuan akan kedengaran lah, yang ni terlibat dengan liwat, yang ini jadi begini, yang ini jadi begini. Sebab tidak ada pemantauan. Tak ada pemantauan. Wallahu alam. Jadi begitulah tuan-tuan, sedikit tazkirah perkongsian kita pada maghrib hari ni. Yang mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada dalam keluarga yang bahagia, terjamin ketenangan hatinya, ibadahnya pun bagus. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.